Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan mengenai tajuk kemerdekaan Tanah Melayu. Swipe up! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syazli binti Muhammad Razali. Saya ingin mengenalkan anda semua tentang pengenalan kemerdekaan. Merdeka atau kemerdekaan ialah kata nama terbitan yang membawa maksud bebas daripada jajahan. Kebebasan pula membawa maksud seorang individu atau sesebuah negara yang tidak terjajah oleh orang lain. Latar belakang kemerdekaan pula dicapai menerusi rundingan. Yang kedua, usaha untuk membebaskan tanah Melayu daripada jangkaman penjajah. Yang ketiga, penduduk Jepun di tanah Melayu, mereka menggalakkan kemunculan dan semangat nasionalisme di negara ini. Kembali pula kepada kebangkitan semangat nasionalisme di setiap kaum. Yang pertama, nasionalisme Melayu. Perjuangan dan semangat masyarakat Melayu, mereka mengikut 3 tahap. Tahap yang pertama, tahap keagamaan. Yang kedua, tahap sosial dan ekonomi. Tahap ketiga ialah tahap politik. 3 tahap ini dipengaruhi dan dipimpin oleh 3 golongan utama. Golongan yang pertama, golongan berpendidikan Islam, golongan berpendidikan Melayu, golongan berpendidikan Inggeris. Saya ingin menerangkan 3 tahap yang baru saya sebutkan tadi. Tahap pertama adalah tahap keagamaan. Di sini mereka dipengaruhi dengan gerakan reformis Islam di Timur Tengah, terutama Turki dan Mesir. Seterusnya, mereka ini lebih dikenali dengan pembaruan Islam ataupun gerakan Wahabi. Tahap kedua ialah tahap sosial dan ekonomi. Perjuangan lebih bersifat sekular dan tumpuan diberikan kepada kedudukan sosial ekonomi orang Melayu. Bukan itu sahaja, golongan yang mendapat pendidikan Melayu terutama Maktab Pengurusan Sultan Idris MRS dan golongan elit Melayu, mereka sebahagiannya mendapat pendidikan Inggeris. Ketiga ialah tahap politik. Parti-parti politik telah ditubuhkan dan mereka memperjuangkan konsep tanah Melayu untuk orang Melayu. Bukan itu saja, golongan radikal mereka telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda KMM pada tahun 1938. Kali pula kepada nasionalisme Cina. Gerakan pembaruan di negara China dikenali sebagai rancangan 100 hari. Tak cukup? Ni ada. Okey. Lepas tu mereka telah menubuhkan Parti Komunis Malaya PKM pada tahun 1930 yang bermatlamat untuk menubuhkan Republik Komunis Melayu. Terakhir pula ialah nasionalisme India. Kegiatan anti-kolonial di Punjabi dipengaruhi dengan gerakan Rat, di mana mereka menubuhkan ini untuk menghalau British dan India. Rakyat India di tanah Melayu, mereka dipengaruhi dengan gerakan kebangsaan yang diketuai oleh Mahatma Gandhi. Assalamualaikum, nama saya Fatin Nadia binti Ahmad Farid. Saya akan menerangkan mengenai perjuangan kemerdekaan melalui semangat kebangsaan. Yang pertama ialah proses memperjuangkan kemerdekaan telah berubah trend. Corak perjuangan berdarah seperti peperangan dan pemberontakan. Yang ketiga, ia mempunyai faktor utama iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor luaran ia mendapat perhatian umum sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Jepun menyebabkan penduduk-penduduk di Asia Tenggara sedar bahawa masyarakat Asia tidak kurang hebatnya berbanding dengan kuasa-kuasa Eropah. Bawah faktor luaran terdapat faktor Turki iaitu fahaman jamiah Islam bertujuan untuk memulihkan kesedaran tentang Islam di Turki. Yang pula pengaruh dari Mesir iaitu gerakan pemulihan Islam di Mesir bertujuan membangkitkan kesedaran di kalangan umat Islam. Ikutnya pula gerakan nasionalisme di Indonesia iaitu Sukarno menubuhkan Parti Nasional Indonesia bertujuan membebaskan negara dari jajahan Belanda. Kalau faktor dalaman pula ialah Majlis iaitu diterbitkan pada tahun 1935. Tokoh terkenal Abdul Rahim Kajai mengandungi desakan untuk melindungi hak asasi orang Melayu. Kedua pula iaitu Warta Malaysia memberi kesedaran kepada orang-orang Melayu untuk mengecam dan dasar-dasar Inggeris. Bagi bahasa dan kesusasteraan pula, puisi membangkit semangat kebangsaan perwira Melayu iaitu dari tenaga kaumku, rayuan dan bangsa. Bagi golongan intelektual pula ialah golongan orang yang beragama.
iaitu tokoh terkenal Syekh Al-Hadi, Muhammad Tahir Jalaluddin dan Haji Abbas dan Muhammad Taha. Akhir sekali ialah persatuan, iaitu Persatuan Melayu Perak PMP yang telah ditubuhkan oleh Wan Makno bin Wan Nasir. Matlamat utamanya ialah meninggikan taraf ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Saya akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk perjuangan dan kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu, iaitu yang pertama, perjuangan bersenjata, kedua, perjuangan melalui mata pena, yang ketiga pula, perjuangan melalui gerakan berorganisasi, iaitu persatuan dan pertubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atilah binti Nur Azizal. Saya akan menerangkan mengenai gerakan berorganisasi menentang penduduk kolonial. Semangat kebangsaan dan perjuangan menjadi lebih ketara apabila perjuangan ini disalurkan melalui persatuan yang mereka sertai. Perjuangan mereka lebih bersistem kerana disalurkan melalui organisasi yang ditubuhkan. Antara persatuan yang terdapat di tanah Melayu sebelum peperangan dunia kedua ialah KMS, Kesatuan Melayu Singapura pada tahun 1926, PASPAM, Persaudaraan Sahabat Pena pada tahun 1934, PMPK iaitu Persatuan Melayu Perak pada September 1937, Persatuan Melayu Selangor pada Jun 1937 dan akhir sekali Kongres Melayu Seluruh Tanah Melayu pada tahun 1939 hingga 1940. Tokoh-tokoh utama orang Melayu Singapura berpendidikan Inggeris ialah Tengku Abdul Kadir dan Embuk Suluh. Golongan berpendidikan Melayu yang pro kaum muda ialah Said Alwi dan SM Zainal Abidin. Keanggotaan lebih kepada golongan atasan dan yang berpendidikan Inggeris iaitu Nik Muhammad Saleh Omar dan Nik Yahya Nik Daud. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Kesatuan Malaya atau dikenali sebagai Malayan Union. Malayan Union telah ditubuhkan oleh pihak British. Mereka juga telah diluluskan oleh Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Sir Harry McMichael telah dilantik sebagai wakil British untuk mendapatkan tanda tangan kesemua 9 Raja-Raja Melayu. Malaya Union juga telah diluluskan secara rasmi pada Januari 1946. Antara tujuan utama Malaya Union ditubuhkan adalah untuk penyatuan wilayah-wilayah pentadbiran berasingan dan meningkatkan kecekapan pentadbiran. Wilayah-wilayah berasingan ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri selat. Yang kedua ialah kerana perasaan anti Melayu. Akhir sekali, percubaan British ke arah pemerintahan sendiri oleh masyarakat tempatan tetapi mengikut ciri politik pihak British. Antara syarat-syarat Malaya Union pula ialah negeri Melaka dan Pulau Pinang disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British. Singapura dikeluarkan daripada persekutuan dan dijadikan tanah jajahan mahkota British di bawah seorang gubernur yang lain. Akhir sekali, kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Sultan hanyalah sebagai satu gelaran dan mereka boleh bersuara dalam hal-hal yang menyentuh agama Islam dan dan adat resam Melayu. Seterusnya, penentangan terhadap Malayan Union. Malayan Union mendapat tentangan yang sangat hebat daripada orang Melayu kerana beberapa perkara, iaitu orang Melayu telah kehilangan kedaulatan raja. Seterusnya, pemberian rakyat secara josoli. Seterusnya, Malayan Union digubal tanpa mendapat pandangan daripada orang Melayu. Akhir sekali, PIN Melayu. Pada peringkat awal, orang Melayu menunjukkan rasa tidak puas hati melalui akhbar iaitu Majlis dan Utusan Melayu. Penentangan menjadi lebih aktif dan agresif. Hasil persidangan ini, UMNO telah ditubuhkan secara rasmi iaitu pada 11 Mei 1946 berserta pelantikan Dato' On sebagai Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mat Samri.
Hari ini saya ingin menceritakan tentang Persekutuan Tanah Melayu. Setelah Malayan Union dibubarkan, kerajaan British telah bentukkan satu jawatan kuasa kerja tujuan menggubal satu perlembagaan baru bagi Tanah Melayu. Jawatan kuasa kerja ini dibentuk dan diwakili oleh 4 orang wakil-wakil Raja Melayu. Jawatan kuasa kerja ini mengemukakan laporan mereka dan diterbitkan pada Disember 1946. Dari laporan ini, masyarakat bukan Melayu telah melahirkan bantahan mereka terhadap draft perlembagaan tersebut. Malah, orang bukan Melayu juga telah menubuhkan Majlis Tindakan bersama seluruh tanah Melayu pada Disember 1946. AMCJA mengemukakan beberapa cadangan baharu seperti: pertama, Singapura hendaklah disatukan kembali dengan Tanah Melayu. Yang kedua, orang Melayu berhak atas hal ehwal adat istiadat dan agama Islam. Yang ketiga, orang Melayu berhak diberi tumpuan khas supaya berpeluang untuk dimajukan. Selain orang bukan Melayu yang lebih radikal dan dari sayap kiri juga telah mengemukakan bantahan mereka terhadap draft baru Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Mereka terdiri daripada anggota-anggota PKMM, API, AWS dan Pusat Tenaga Rakyat. PUTERA iaitu Putera mempunyai beberapa cadangan seperti bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negara dan bendera kebangsaan hendaklah mengandungi warna-warna kebangsaan orang Melayu. Seterusnya, Putera bekerjasama dengan pihak AMCJA lalu membuat sebuah tuntutan dan cadangan yang dipanggil Perlembagaan Rakyat. Pada mulanya, tuntutan ini tidak diambil peduli oleh British. Ini menyebabkan pengikut-pengikut Putera AMCJA mengadakan hartal. British sedar pentingnya memberi perhatian terhadap reaksi bukan Melayu. Oleh itu, British menubuhkan jawatan kuasa perundingan yang dianggotai oleh pegawai-pegawai British dan orang bukan Melayu. Jawatan kuasa ini bertujuan untuk membincangkan cadangan-cadangan tersebut. Pada Januari 1948, perkembangan baru telah digubal dan ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu. Akhirnya, pada Februari 1948 pula Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi. Syarat-syarat utama perkembangan tersebut seperti: pertama, 9 buah negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka terlibat dalam persekutuan. Kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang dilantik oleh Kerajaan British. Ketiga, Majlis Mesyuarat Persekutuan ini akan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi dan 3 orang ex officio. Oleh itu, Sultan diberi hak dan kuasa penuh semula ke atas negeri masing-masing. Kerajaan negeri diberi hak ke atas perkara kesihatan, pendidikan, tanah dan pertanian. Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorang pemohon mestilah telah lahir dan telah bermastautin selama 8 tahun dari 12 tahun di Tanah Melayu. Orang Melayu diberi hak-hak istimewa sebagai kaum Bumiputera. Parti pertama ialah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO. Ia ditubuhkan pada 11 Mei 1946 dan presiden pertamanya ialah Datuk Onn Jaafar. Matlamat parti ini ditubuhkan adalah untuk penentangan terhadap Malayan Union dan menyatupadukan orang Melayu dan mempertahankan kedudukan orang Melayu. Parti ini menjadi wakil kaum Melayu yang terkuat dalam menuntut kemerdekaan. Parti kedua pula ialah Kongres Indian Malaya MIC yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1946. Presiden pertamanya ialah John A.T.V. dan antara tokoh yang disegani ialah Tun Sambatan. Tujuan parti ini ditubuhkan adalah untuk memelihara kepentingan kaum India di Tanah Melayu dan mewakili kaum India dalam menyampaikan pendapat kepada kerajaan. Parti ketiga pula ialah Persatuan Cina Melaya MCA yang pada mulanya hanyalah sebuah parti kebajikan. Ia ditubuhkan pada 27 Februari 1945. Presiden pertamanya ialah Tun Tan Cheng Lock dan tujuan parti ini ditubuhkan adalah untuk memelihara hak
kepentingan orang Cina di tanah Melayu. Parti Perikatan Kulit ialah pada mulanya disertai oleh Parti UMNO dan Parti MCA. Pada pilihan raya Majlis Perbandaran, UMNO MCA telah menang 9 daripada 12 buah kerusi yang dipertandingkan. Dan pada bulan April 1955, MIC telah masuk ke dalam Parti Perikatan dan ini adalah sebuah pencapaian yang besar dalam pembentukan negara Malaysia. Pada pilihan raya umum Persekutuan Tanah Melayu pula, UMNO MIC MCA telah menang 51 buah kerusi daripada 50 buah kerusi yang dipertandingkan. Tunku Abdul Rahman bersama satu rombongan telah pergi ke London untuk membuat perundingan kemerdekaan. Ini disertai dengan seorang setiausaha, 4 orang wakil raja dan 4 orang wakil perikatan. Perjanjian London ini telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 dan tarikh kemerdekaan telah ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Dalam mengubah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Suruhanjaya Red telah ditubuhkan untuk mengambil kira pandangan penduduk dan termasuk 131 memorandum yang telah diterima daripada orang perseorangan dan orang perseorangan dan beberapa pertubuhan. Perlembagaan ini telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan intipati yang telah dipersetujui ialah sistem politik berdasarkan raja berperlembagaan. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Persekutuan ditadbir berdasarkan demokrasi berparlimen dan syarat kewarganegaraan diperkemaskan. Sekian sahaja dari kami.